Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hujung minggu buat semua penonton setia Nona. Setiap insan pasti ada jatuh bangunnya dalam menjalani kehidupan, menggalas pelbagai tanggungjawab baik tugasan di pejabat, peranan dalam masyarakat atau lebih penting lagi memegang amanah dalam menguruskan rumah tangga bukanlah sesuatu yang mudah. Bijak dalam membuat keputusan dan cekap menguruskan masa antara perkara utama dalam memastikan perjalanan hidup kita teratur. Selain itu, kita juga mestilah sentiasa berfikiran positif agar minda dan semangat kita kuat untuk terus mengharungi setiap ujian. Memetik kata Albert Einstein, seorang tokoh ilmuwan terkemuka dunia, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Sesungguhnya keseimbangan dalam kehidupan amat penting dan menjadi kunci kebahagiaan hidup. Menarik di Nona minggu ini. Untuk permulaan hubungan tu memang saya rasa memang akan dapat banyak tentangan. Cabarannya kena bersabar sebab pandangan masyarakat masih lagi negatif. Pada saya, tak ada apa lagi yang kita nak cari selain daripada kebahagiaan rumah tangga. She's a very good wife. Puteri Sunanda kita inspirasikan dari sejarah negara jiran iaitu Thailand. Cara pemakaiannya adalah sangat unik. Kerosakan yang kami alami tu agak banyak. Kadang-kadang dekor ni tidak semestinya perlu mahal untuk nampak cantik. Walau digenggam erat, andai bukan milik kita, pasti akan terlerai akhirnya. Walau gagah ditolak ke tepi, andai ia untuk kita, akhirnya pasti kembali jua. Itulah yang dinamakan jodoh. Jarak umur 32 tahun tidak menghalang pasangan bahagia ini melayari bahtera cinta bersama. Bagi Siti Nur Nasrah Abdullah dan suami Kelana Syamsuddin Alamudi, jurang usia lebih 3 dekad tidak sedikit pun menggugat kebahagiaan mereka sekeluarga. Tidak dapat lari daripada tempias stigma masyarakat, pasangan ini sentiasa bersyukur kerana dikurniakan anak-anak yang memahami dan menerima ikatan kasih mereka dengan hati terbuka. Nona menyelami kisah suka duka pasangan ini mencari keserasian dalam mengekalkan keharmonian rumah tangga yang dibina dalam segmen Inspirasi. Bagi Nasrah, 30 tahun, dia sendiri tidak menyangka hubungannya bersama Kelana 62 tahun yang bermula sebagai bapa dan anak angkat akhirnya menerbitkan rasa cinta dan menyatukan mereka sebagai pasangan sehidup semati. Walaupun baru berusia 18 tahun ketika dilamar, Nasrah percaya Kelana mampu membimbingnya untuk menjadi seorang isteri dan ibu. Kini usia perkahwinan pasangan bahagia ini sudah pun mencecah 12 tahun. Masa mula-mula Nash jumpa dengan husband, masa tu Nash form 4. Nash ikut mak lah pergi ke event program-program motivasi. 1 year masa form 4 tu, just kenal je. Tak ada ambil contact number ke apa, tak ada. Ada satu masa tu bila dalam program pergi makan kan ramai-ramai. So kebetulan seat tu duduk bersebelahan. So dari situlah ada conversation. Next tu ada lagi terjumpa, barulah ada contact number. Masa tu dah start rapat lah. Mula buat keputusan kahwin tu bila form 5. Dia dah approach untuk bertunang. Dia banyak bantu Nash lah dari segi buat bisnes. Dia tak kasar sebab Nash tengok kadang-kadang macam kita orang muda, ada kawan-kawan yang macam barai apa semua, dia langsung tak marah. Waktu berkenalan tu langsung tak pernah marah. So sepanjang perkahwinan tu, nak cakap gaduh besar tu ada, tapi dia pandai kawal situasi. Dengan isteri ni actually tak plan pun. Sebab saya selalu buat event, ramailah guest kita datang kan. Isteri ada sekali lah masa tu. Jadi kebetulan pas event lah, kita ada buat makan apa semua. Nak jadikan cerita lah kan. Kursi kosong tu sebelah isteri lah. Kita mula bersembang, berborak. Itu first time lah. Pas pada tu masih lagi berjumpa dalam event apa semua. Itu yang jadi bertukar nombor telefon. Saya ambil daripada anak angkat. Dia panggil saya pun daddy. Mula tu saya pun tak pernah terfikirlah untuk beristeri kan dengan dia, sebab apa, dia jauh lebih muda, dah peringkat macam anak dengan ayah. Apa saya cakap pun, nasihat apa pun dia ikut. Lepas tu saya pun banyak bantu dia. Mana persamaan tu adalah happy together kan. Jadi saya fikir-fikir, saya pun propose kat mak dia lah, beritahu kata saya suka apa semua dan propose nak tunang. Masa tu dia masih belajar lagi. Kita pun buat perancangan mana kahwin selepas dia habis exam lah.
Mendapat tentangan daripada bapa Nashrah kerana jarak usia yang sangat jauh berbeza. Namun berkat kesabaran dua jiwa ini, akhirnya bapa Nashrah akur untuk menyatukan mereka apabila dia melihat sendiri kesungguhan dan keikhlasan Kelana. Kalau masa mula-mula kenal dulu, mak okey, ayah memang tak okey. Dululah. So bila kita dah lama ni, makin hari suami makin caring kita, dia jaga dia baik. So ayah punya penerimaan sekarang pun dia dah boleh accept lah husband walaupun jauh umur. Sebab dulu dia tak boleh accept. Dia rasa macam takkan nak kahwin dengan husband, takkan nak kahwin dengan orang yang lebih berumur, jauh sangat dia kata kan. Lepas tu lama-lama dia tengok bila kita orang makin hari makin okey, dia pula makin menjaga, so dia okey. Mak saya lah kadang-kadang dia bertanya sebab yalah isteri muda, saya dah berumur, jadi dia bimbang. Takut mana satu hari kan bila kita makin lama makin tua, isteri makin lama makin matang. Dia bimbang takut berlaku perpisahan, tak boleh terima satu sama lain. Anak-anak tak ada masalah, semua okey. Tidak ada tentangan, tak ada bangkangan apa semua. Dia orang happy je ikut. Sampai sekarang masih okey. Lebih berusia, namun perwatakan suami yang bersahaja dan sangat memahami membuatkan Nashrah selesa untuk berkongsi rasa bersamanya. Kalau dulu banyak mengadu kat suami lah, abang macam mana ni kan, orang kata macam ni, menangis jugalah dulu. Tapi hari makin hari kita jadi kuat sendiri. Husband kita dalam rumah dia okey, dia jaga kita dengan baik semua. Jadi apa yang dulu orang kata negatif tu, kita boleh fikir sendiri benda tu tak betul. Cabarannya kena bersabar dengan mulut netizen lah, sebab pandangan masyarakat masih lagi ramai yang negatif. Nash baca juga komen-komen yang negatif tu. Kalau Nash rasa tak betul, benda tu Nash ignore je. Tapi kalau benda tu, oh ni memang aku yang salah, so Nash akan perbetulkan lah, akan perbaiki diri. Yang positif tu happy lah kan, kalau orang macam sokong kita kan. Kadang-kadang peringkat awal tu stres jugalah, tegang juga bila orang bercakap banyak apa semua itu ni kan. Pada saya tu okey, saya relax je, saya buat tak tahu je. Pada isteri lah kadang-kadang dia pun menangis juga dengar kata-kata orang ni kan, apa semua kan. Macam batu api lah kita kata kan. Apa kita buat ni semua tak betul. Alhamdulillah dari masa ke semasa tu kita boleh terima lah. Nak pula bila kita dah ada anak yang pertama lahir, makin kuat lah kita punya hubungan kita tu lebih elok, dan tentangan daripada masyarakat tu makin kurang. Malah yang mana yang tidak sokong dahulu tu, semua orang kata macam seolah dia orang lupa apa yang dia cakap. Malah dia tanya pula bila nak tambah anak. Bagi Nashrah dan Kelana, mereka bertuah dikurniakan anak-anak yang memahami dan menerima jalinan ikatan perkahwinan ini dengan hati yang terbuka. Macam husband, dia ada anak 9 orang sebelum kahwin dengan Nash. Sebenarnya sampai sekarang pun masih kekok lagi sebab Nash baru umur 30, so diorang ada yang umur dah lebih daripada Nash. Tapi so far okey sebab anak-anak abang sporting, terima kita seadanya, so okey lah. Macam Nash ada menantu seorang sama umur dengan Nash, kita boleh mesti borak benda-benda semasa ni, borak macam kawan-kawan. Kalau yang besar-besar diorang panggil aunty, kalau yang kecil-kecil ni diorang panggil ma. Kita keluar, orang mengingat kita bukan suami lah, macam anak. Satu lagi gangguan daripada luar, ada yang nak try apa semua. Kita tak kisahlah, saya jenis open minded. Jadi saya tak ada nak kongkong, saya sokong apa yang isteri nak buat, apa yang dia macam dia nak bisnes, nak apa semua kan, memang kita beri sokongan lah. Tapi okey lah, we can work together. Saya tak kisah pun, saya okey je sebab saya sebagai adik bongsu pun, kalau tu pilihan kakak saya, tak ada masalah. Lagipun diorang pun sporting. Kadang-kadang kalau waktu weekend, selalu dia datang rumah diorang sebab diorang jemput kita datang. Kalau kita datang pun, kita tak akan rasa awkward. Sebab perangai abang ipar saya tu, semua orang boleh adapt. Kadang-kadang ada orang gelar macam ayah long kan. Dia memainkan peranan sebab dia tak macam berusia pun. Dia memang macam abang kandung sendiri. So selesa nak pergi mana-mana pun kadang-kadang pergi je. Semoga diorang punya hubungan kekal berpanjangan. Sebab saya sentiasa nak yang terbaik untuk kakak saya dengan abang ipar saya. Oh wow, tak kisah pun. Macam kalau itu yang pilihan ayah, wow okey. Kalau yang kawan-kawan tu adalah selalulah dia orang cakap yang ayah ni nak yang muda semua tu. Wawa tak kisah pun asalkan ayah bagi sebab Wawa tak pernah rasa janggal pun dengan mak. Kalau weekend Wawa selalu datang sini melepak dengan mak, ayah, spend time dengan adik-adik lain, pergi keluar sama-sama jalan-jalan. Semoga ayah bahagia dengan pilihan hati, diberikan kesihatan selalu. Semoga kuat hadap netizen kat luar yang kecam-kecam tu.
Selain sentiasa menyokong antara satu sama lain, anak-anak turut menjadi kekuatan dalam mengharungi setiap rintangan yang mendatang. Pada mereka yang berkahwin umur jarak jauh ni, untuk permulaan hubungan tu memang saya rasa memang akan dapat banyak tentangan daripada orang luar, masyarakat. So kita memang banyak-banyak kena bersabar dan memang kena ignore je apa yang orang kata. As long as pasangan kita tu kita rasa memang menjaga kita, terbaik untuk kita. Nash harap sangat-sangat Nash dengan husband ni kekal sampai jannah lah. Dan anak-anak pun kalau katalah husband tak ada lah satu hari nanti, diorang terjaga dengan baik. Kita kena terima qada dan qada Allah. Jodoh pertemuan ajal maut semua dah ditentukan. Pada saya tak ada apa lagi yang kita nak cari selain daripada kebahagiaan rumah tangga. So terima seadanya, give and take lah. I'm happy. Layanan dia everything okay. Dia respect saya. Bukan hanya sekadar seorang suami, juga sebagai seorang tua. Dan dia tidak membelakangi saya, apa-apa dia nak buat dia beritahu. She's a very good wife. Perbezaan umur, rupa paras dan harta benda bukanlah kayu pengukur keharmonian sesebuah rumah tangga. Ikhlas dalam menerima kelebihan dan kekurangan pasangan adalah kunci kebahagiaan yang sebenar. Semoga mahligai cinta yang dibina ini akan sentiasa dilimpahi rahmat daripada Yang Maha Esa dan berkekalan buat selamanya. Hampir setiap hari menyediakan hidangan untuk seisi keluarga, pasti ramai dalam kalangan ibu-ibu kadang-kala ketandusan idea untuk memasak sajian yang enak. Bagi anda yang inginkan kelainan dan mahu mencuba sesuatu yang baharu, resepi gabungan dari timur dan barat yang akan dikongsikan sebentar lagi pasti menarik. Ketahui cara penyediaan hidangan istimewa ayam cordon bleu dengan sos telur masin cili padi bersama pemilik blog masakan Suzy's Kitchen, Suziana Saufi dalam segmen Air Tangan. Bila tiba hujung minggu, tentu kita ingin sediakan satu resepi istimewa untuk keluarga. So hari ini saya akan kongsikan satu resepi menu masakan barat yang diolah mengikut cita rasa Malaysia. Chicken cordon bleu salted egg cili padi. Apa kata kita lihat bahan-bahannya? Resepi ini memerlukan dada ayam, sausage pepperoni ayam, keju mozzarella, keju parmesan, tepung gandum, garam, lada hitam, herba Itali, serbuk roti dan telur. Okey, untuk langkah pertama ni kita akan sediakan ayamnya dahulu. Bahagian ayam yang kita gunakan adalah bahagian dada ayam. Kita akan gunakan sling plastik ni untuk memudahkan kita menyediakan ayam ni. Ayam ni kita akan belahkan dua, potong perlahan-lahan dengan menolak pisau ni ke atas dan ke bawah supaya isi ayam ini kita dapat belah dengan sekata. Dan jika dia tidak terletak, kita belah sikit tengah dia. So, kita pastikan dia jadi seperti bentuk butterfly. So kita akan ketuk ayam ni menjadi lembut supaya mudah untuk kita menggulungnya nanti. Seterusnya kita akan perasakan ayam ni dengan garam, black pepper dan juga Italian herb. Dan untuk menambah perisa kita akan letakkan sedikit parmesan cheese. Untuk menjadikan gulungan ayam ni kemas, kita kena letak sedikit tepung gandum. So, tepung gandum ni bertindak sebagai ejen pelekat untuk ayam ni nanti. Kita boleh letakkan kepingan ayam. Ini terpulang ya puan-puan, sama ada nak menggunakan kepingan ayam atau kepingan daging. Dan di tengah-tengahnya kita akan letakkan mozzarella cheese. So, kita akan gulungkan ayam ni menggunakan sling plastik ni. Okey, ini daging ayam yang telah siap kita gulung. So, selepas ini kita akan masukkan ke dalam peti sejuk untuk pastikan ayam ni lebih terbentuk, lebih kemas dan mudah untuk kita goreng nanti. Okey, ini gulungan ayam yang telah kita simpan selama 20 atau 30 minit tadi. So, kita akan sediakan pula coating untuk ayam ni. Lepas ni kita akan letakkan ayam ni dengan telur, tepung dan juga serbuk roti. Untuk telur ni jangan lupa kita letakkan secubit garam. Seterusnya, kita akan letak gulungan ayam ni ke dalam tepung. So, kita akan ratakan tepung ni di sekeliling ayam ni.
Okey, puan-puan boleh gunakan tepung gandum biasa. Setelah rata, kita pindahkan pula ke telur. Okey, bila telah rata, kita pindahkan pula ke serbuk roti. Kita pastikan semua gulungan ayam ni tak ada yang tertinggal ya puan-puan. Tersalut sempurna dengan serbuk roti. Okey, untuk menggoreng kita kena pastikan minyak betul-betul panas, tetapi apabila kita nak letakkan gulungan ayam ni, kecilkan sedikit api ya. Ayam ni kita akan goreng dengan menggunakan minyak yang penuh untuk pastikan ayam ni masak dengan sekata. Betul-betul masak sebab kita nak pastikan cheese mozzarella yang kita letak di tengah-tengah tadi betul-betul cair. So bila kita potong cordon bleu ni nanti, dia nampak keluar cair mozzarella cheese tu. So itu lebih menyelerakan. Okey, ini gulungan ayam yang telah siap kita goreng. Lepas ni kita akan sediakan pula gravy-nya iaitu salted egg cili padi. Manakala untuk bahan-bahan sos, sediakan mentega, daun kari, bawang putih, cili padi, susu cair, cube patis ayam, serbuk telur masin dan gula. Kita boleh masukkan butter. Kita masukkan bawang putih cincang dalam 1 atau 2 ulas. Kita tumis sehingga garing ya puan-puan. Bila dah naik bau, kita boleh masukkan pula cili padi dan daun kari. Kita tumis sehingga garing kesemuanya. So, kita boleh masukkan susu. Dan kita masukkan setengah cube ayam. Bahan utama dia iaitu salted egg. So, kita masak sehingga sos ini menjadi pekat. Untuk balancekan rasa, so kita kena tambah sedikit gula. Okey, sos pun dah pekat dan sedia untuk kita hidangkan. Sebelum dipotong, gulungan ayam perlu digoreng dengan api sederhana supaya bahagian dalamnya masak sempurna. Akhir sekali, tuangkan sos dan sedia untuk dinikmati. Okey, dah siap. Sedia untuk dinikmati bersama keluarga. Jangan lupa cuba chicken cordon bleu salted egg cili padi. Minggu ini, Nona bersiaran dari restoran Tasty Chapati yang terletak di pusat membeli belah The Curve, Damansara, Selangor. Restoran ini menyajikan pelbagai juadah dari India Utara iaitu masakan Mughlai yang diinspirasikan daripada hidangan tradisi zaman pemerintahan Empayar Mughal pada abad ke-16. Juadah yang disaji merupakan gabungan cita rasa masakan dari India, Parsi dan Asia Tengah yang telah diolah mengikut selera masyarakat Malaysia. Menawarkan pelbagai menu masakan yang enak, sentuhan dekorasi di restoran ini menggabungkan pelbagai pilihan warna terang dan menampilkan ciri-ciri seni bina Islam selain menerapkan juga konsep moden untuk menyuntik kelainan. Bagi anda yang inginkan privasi ketika menjamu selera bersama keluarga maupun teman-teman, ruangan khas turut disediakan untuk keselesaan. Meskipun industri fashion tanah air semakin berkembang dan menawarkan pelbagai gaya mengikut trend terkini, rekaan busana tradisional masih menjadi antara pilihan popular dalam kalangan penggemar fashion tempatan. Mengetengahkan dua elemen penting iaitu minimalis dan klasik dalam rekaannya, jenama ini menjadi pilihan bagi wanita yang sukakan busana tradisional dengan potongan kemas dan polos. Segmen Lensa Gaya meninjau koleksi terbaru daripada 7 kuntum jenama fashion yang telah bertapak lebih 3 tahun dalam industri.
Sinonim dengan koleksi rekaan busana klasik yang anggun dan menawan, Tujuh Kuntum antara jenama yang tidak asing lagi dalam kalangan penggemar fashion tradisional. Menghargai nilai sentimental yang diterapkan pada busana turun-temurun, jenama ini mula terinspirasi untuk membawa sentuhan gaya tradisional dalam rekaannya sejak tahun 2020. Okey, untuk koleksi kali ini diberi nama Hikayat Sang Puteri. Hikayat Sang Puteri ini adalah koleksi yang diinspirasi dari kisah benar dan juga mitos dari beberapa buah negara dan juga negeri di dalam Malaysia. Pakaian tradisional yang kami ketengahkan mempunyai nilai budaya dan sejarah yang mendalam dalam sesebuah komuniti atau kumpulan etnik. Koleksi kali ini menampilkan 3 rekaan baju kurung tradisional yang sesuai digaikan ke majlis keraian mahupun sambutan hari istimewa. Rekaan ini tampil dengan 3 warna asas iaitu hitam, putih dan emas. Turut diperincikan dengan hiasan sulaman dan tenunan menjadikan busananya tampak mewah dan elegan. Jadi untuk koleksi yang pertama iaitu Puteri Limau Purut, kami ketengahkan songket tenun dan juga kita pakaikan selempang daripada songket tenun juga. Jadi untuk koleksi ini kami ambil daripada cerita dongeng Puteri Limau Purut di Perak. Okey, untuk koleksi kedua kami ini agak special sebab kita menggunakan teknik sulaman goyang tangan. Jadi untuk koleksi kedua ni kami menggunakan benang emas dan juga bunga yang terdapat di baju kebaya ni kutu baru. So bunga ni kita inspirasikan daripada bunga melur. Sulam goyang tangan menggunakan benang emas merupakan antara hasil seni yang cukup halus dan eksklusif. Rekaan yang diberi nama kutu baru ini tampil lebih manis dengan sulaman emas bunga melur. Untuk koleksi Dang Anom, jadi untuk koleksi ini kami ketengahkan rekaan cekak musang dan juga butang bungkus atau kita panggil juga butang balut yang disusun di tengah kebaya labuh. Untuk koleksi Dang Anom, kita masukkan elemen songket tenun untuk menambahkan lagi keserian pada baju Dang Anom. Tidak ketinggalan, jenama ini turut menghasilkan 2 gaun polos bersama perincian yang minimalis. Lebih menarik lagi, setiap busana daripada label ini mengetengahkan gabungan gaya daripada pelbagai budaya iaitu Melayu, Cina serta Thai. Dayang Seri, kita menggunakan kain dipanggil kain Duchess. Untuk leher kita combinekan daripada Chinese style dan juga Melayu dan kita tinggikan sedikit leher supaya lagi selesa untuk si pemakai dan juga kami tambahkan princess cut untuk menampakkan potongan lagi kemas. Untuk Dayang Seri kita tambahkan butang di dada untuk menambahkan lagi seri sebab jika kita tengok baju ni agak polos, jadi dengan butang ni akan menaikkan lagi seri Dayang Seri. Bagi yang ingin tampil berbeza di hari istimewa, rekaan Puteri Sunanda sesuai dijadikan pilihan. Busana Thai dengan olahan gaya daripada seni budaya Melayu di bahagian leher menjadikan gaun ini cukup anggun dengan songket tenunnya. Puteri Sunanda kita inspirasikan dari sejarah negara jiran iaitu Thailand. Bila kita lihat pada gambar Puteri Sunanda, cara pemakaiannya adalah sangat unik dan kami hasilkan busana ini berinspirasikan dari kisah beliau. Untuk baju Puteri Sunanda kita masukkan 2 elemen iaitu pertama sekali songket tenun. Okey, dan kita jahit bersama kain yang polos supaya baju tersebut tidak nampak terlalu menonjol dan masa yang sama menaikkan lagi seri bakal pengantin. Untuk leher baju Puteri Sunanda, kami still mengekalkan elemen klasik iaitu kita kekalkan cekak musang pada leher tetapi ditambahkan sedikit elemen daripada negara jiran Thailand. Potongan dress Puteri Sunanda kami jahitkan slit di depan supaya pengantin senang untuk bergerak. Setiap butiran terperinci buatannya dan mempunyai cerita dan makna tersendiri. Bagi Emmeline, penghasilan busana tradisional
merupakan salah satu usaha untuk mengekalkan keaslian gaya tradisi yang semakin terjejas oleh homogenisasi budaya. Kami memilih rekaan tradisional ini kerana nilai estetiknya di samping untuk menghargai budaya dan tradisi. Pertama sekali untuk pemilihan fabrik, kami akan pilih fabrik yang sesuai dengan rekaan dan tema koleksi yang kami keluarkan. Contohnya untuk rekaan yang perlu menggunakan teknik sulaman goyang yang agak sarat, kami akan ketengahkan fabrik yang lebih sesuai disulam seperti crepe atau cotton. Ini penting kerana sesetengah fabrik boleh melambatkan proses sulaman, dan untuk rekaan yang tidak memerlukan sulaman, kami lebih cenderung untuk memilih kain songket tenun dan digandikan bersama kain polos seperti yang kami terjemahkan dalam koleksi Hikayat Sang Puteri. Melalui hasil karya jenama ini, warisan tradisi mampu dipelihara dan diberi nafas baharu agar selari dengan peredaran fashion semasa. Dalam masa yang sama, generasi muda juga dapat mengenali dan sekaligus mengangkat seni budaya asli tempatan ke tahap yang lebih tinggi. Dalam mendekorasi kediaman mengikut citarasa idaman, kebanyakan pemilik gemar merealisasikan impian melalui sentuhan kreativiti masing-masing. Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, pelbagai idea dan ilham dekorasi kini mudah diperolehi daripada perkongsian di pelbagai platform media sosial. Bagi Nur Syahira Matsan, dia tidak pernah menjangka hasil dekorasi kediaman yang dikongsikannya berjaya menarik perhatian ramai, terutamanya peminat hiasan dalaman di laman Instagram. Memilih konsep rumah ladang dengan sedikit sentuhan elemen Japandi untuk kediamannya, Syahira bijak menyuai padankan barangan perabot lama dan baharu. Ikuti pelbagai tip dan idea dekorasi untuk inspirasi hiasan kediaman anda dalam Diary Deco. Rumah ladang merupakan antara konsep hiasan dalaman yang popular masa kini. Bagi yang gemarkan suasana desa, konsep ini sesuai dijadikan sebagai pilihan gaya dekorasi kerana ia menampilkan ciri rekaan desa ala Inggeris yang romantis dan minimalis. Konsep untuk rumah ni saya terapkan tema fun house tapi sedikit sentuhan Japandi. Sebab biasanya rumah konsep farmhouse ni untuk rumah yang lebih besar, tapi sebab rumah saya bentuk narrow, memanjang, so agak sukar untuk menerapkan elemen-elemen farmhouse. So sebab itu saya masukkan sedikit tema Japandi yang mana dia punya tema lebih minimal. Pemilihan barangan perhiasan berwarna lembut amat sesuai untuk kediaman yang bertemakan semula jadi dan estetik. Kalau tema Japandi, dia lebih sedikit art, ada ranting, sedikit minimals. So kalau fun house pula, dia akan sedikit serabut. Macam penuh dengan tema-tema yang agak berat, macam banyak pillow and then dengan corak-corak bunga-bunga, daun-daun. Saya paling suka konsep daripada Studio McG yang selalu ramai orang tengok. Itu bagi saya adalah sumber inspirasi saya lah, sebab dia punya tema selalu mix and match dengan pelbagai konsep. Dahulu kediaman ini dihias dengan perabot yang berciri Scandinavian serta menggunakan rona warna terang seperti kuning, hijau dan biru. Padanan rona ini dipilih agar ruang kediaman kelihatan lebih menarik dan ceria. Namun, mujur sepanjang hari, malang sekejap masa. Kediaman Syahira rosak apabila dimasuki air akibat banjir besar yang berlaku 2 tahun lalu. Dia terpaksa mengubah suai semula dekorasi dan perhiasan dalamannya. Cabaran tu agak banyak jugalah, sebab
kerosakan yang kami alami tu agak banyak sebab tenggelam agak lama. So, apa yang kami buat, kami let go barang-barang dekor lama yang sedia ada. Dengan duit yang ekstra tu, kami slowly beli-beli barang yang penting dulu like sofa, kabinet yang mana yang rosak. Selain itu, kami juga ada beli barang dekor-dekor from perabot terpakai, kedai bandar. Sebab kadang-kadang dekor ni tidak semestinya perlu mahal untuk nampak cantik. Mungkin faktor umur, kita lebih suka warna-warna yang lebih menenangkan. Macam krim, putih. Plus, sekarang ni waktu trend color-color yang lebih neutral. Selain menggunakan warna lembut, konsep rumah ladang juga cantik digabungkan dengan warna yang lebih dominan seperti hitam dan putih untuk gaya yang lebih elegan serta kemas. Saya tukar yang rustic tu still ada tapi still gabung dengan ala-ala macam ranting, and then mungkin dia punya tema untuk frame saya letak ala-ala art. Saya suka mix and match. Mungkin yang one seater lain, and then kalau yang three seater lain design, and then mungkin ada match dengan stool. Pemilihan perabot penting yang sepatutnya jangan terlampau besar lah. Bijak dalam memilih aksesori dan perabot amat penting bagi menghasilkan dekorasi yang menyelah walaupun sentuhannya minimalis. Begitu juga di bahagian dapur. Syahira sentiasa memastikan peralatan yang digunakan tidak terlalu banyak supaya ia mudah disusun dan kelihatan kemas. Tips yang paling penting untuk kemas dan nampak rumah sentiasa cantik adalah dengan kita kena tahu barang apa yang patut kita ada dan patut kita simpan. So, decluttering is paling penting. Mana yang kita tak nak, let go, jual atau bagi kat orang, and then baru kita boleh beli barang yang lain. Ruang kediaman yang terhad bukan penghalang untuk bereksperimentasi dengan gaya hiasan yang diidamkan. Namun, idea dekorasi yang ingin ditampilkan mestilah mengambil kira bajet dan keselesaan seisi rumah. Jenama minuman probiotik ini tidak asing lagi dalam kalangan rakyat Malaysia dan telah memperkenalkan sistem penghantaran ke rumah. Sistem penghantaran ke rumah ini bermula di Jepun sejak tahun 1963 bagi membantu golongan wanita terutamanya suri rumah dalam menjana pendapatan keluarga. Terus bersama Nona, kami kongsikan lebih lanjut dalam bingkisan yang telah disediakan. Nama saya Nur Khalilah, umur saya 35 tahun. Bekerja sebagai wanita Yakult dah 2 tahun. Saya tahu mengenai Yakult daripada seorang staf yang datang ke rumah dan menceritakan tentang pekerjaan wanita Yakult. Dari itu saya berminat dan terus bekerja sebagai wanita Yakult. Untuk membina hubungan rapat dengan pelanggan, saya selalu menghantar mesej, selalu bertanya khabar dan selalu datang ke rumahnya pada masa yang tepatlah. Selamat pagi. Azhar sihat? Saya suka pekerjaan wanita Yakult ni kerana dapat bertemu dengan bermacam-macam pelanggan. Customer tetap saya pun dah jadi kawan rapat saya sampailah sekarang. Saya rasa terharu kadang-kadang ada customer yang mengambil berat tentang saya. Dia sangat baik, prihatin sebab sepanjang minggu dia datang tanya khabar. Assalamualaikum, Teh. Kalau dia lewat, kami akan risaulah keadaannya. Orang tua dan suri rumah suka membeli dengan saya. Bye-bye, jaga diri molek. Lepas tu kita orang saling menukar pendapat dan menanyakan masalah masing-masing lah. Pekerjaan wanita Yakult ini sangat sesuai untuk suri rumah macam saya. Lepas buat perhantaran, saya banyak meluangkan masa dengan anak-anak. Pekerjaan ini banyak membantu kewangan saya dan keluarga saya. Saya menjadi wanita Yakult kerana masa yang fleksibel. Anak-anak saya pun bangga dengan pekerjaan saya sebagai wanita Yakult.
Tahun ini saya dipilih untuk menerima award dari Yakult. Saya berasa sungguh teruja kerana ini pertama kali saya keluar daripada Kelantan. Terima kasih Yakult. Kabaru. Rezeki, jodoh pertemuan dan ajal maut adalah rahsia dan ketentuan Yang Maha Esa. Namun apabila menyentuh soal jodoh, ramai yang masih keliru sama ada mereka perlu berserah sepenuhnya kepada takdir atau mesti berusaha mencari jodoh terbaik sebagai pasangan sehidup sematinya. Bersama Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud yang akan mengupas topik mengenai cara terbaik bagi wanita dalam memilih jodoh agar selari dengan tuntutan agama dalam segmen Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Panduan memilih jodoh ataupun memilih bakal suami. Dalam agama, Islam telah meletakkan apakah matlamat sesebuah perkahwinan. Dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rum ayat nombor 21, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang memaklumkan, menyatakan apakah matlamat sesebuah perkahwinan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Maksudnya, antara bukti tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala menjadikan pasangan hidup kita ini dari jenis kita itu manusia, dan tujuan perkahwinan itu nombor satu, Allah Ta'ala bagi tahu dalam ayat itu, litaskunu ilaiha, supaya kita rasa tenang, ataupun perkataan yang selalu para betul kita dengar iaitulah sakinah. Maknanya bila perkahwinan itu matlamatnya kita nak dapat sakinah, ketenangan. Yang kedua, wa ja'ala bainakum mawaddah. Perkahwinan itu juga diharapkan ataupun dapat memberikan rasa kasih sayang, ya, mawaddah, kasih sayang. Dalam bahasa Arab, perkataan mawaddah itu bermaksud kasih sayang yang membuak-buak, yang amat membuak-buak, ya, suami kepada isteri, isteri kepada suami. Kerana itu ada para ulama yang contohkan sebagai contoh ya, kalau isteri ataupun suami pergi kerja, keluar kerja pukul 8 pagi, balik pukul 5 petang kan. Maknanya dalam tempoh 8 jam kerja di pejabat itu, isteri tadi ni rasa, ya Allah, lamanya tak sabar-sabar nak jumpa suami. Walaupun 8 jam saja berpisah tu kan, tapi rasa cinta sangat-sangat. Itu mawaddah. Dan yang seterusnya itulah rahmah, belas ihsan, ya, kepada suami dan isteri. Jadi ini merupakan matlamat kasih sayang ataupun matlamat sesebuah perkahwinan. Kerana itulah agama memberikan panduan apabila bakal isteri ataupun orang wanita, perempuan nak memilih bakal suami, ada beberapa pedoman. Nombor satu, carilah orang ataupun bakal suami yang menghayati agama. Bila sebut menghayati agama, tidaklah bermakna ustaz, tidak, ya. Maknanya orang itu menghayati solatnya, kan? Solatnya terjaga. Kemudian di bulan Ramadan berpuasa Ramadan. Maknanya tuntutan agama dilunaskan. Itu nombor satu. Nombor dua, tentunya lah bakal suami itu mempunyai karakter ataupun mempunyai kekuatan untuk memimpin. Dalam Al-Quran diberikan termanya iaitulah qawwam, seorang lelaki ataupun pemimpin keluarga yang qawwam. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin keluarga yang berwibawa, yang ada kebolehan untuk memimpin keluarga. Ialah kan nanti lepas berkahwin, ya, tak berapa lama kemudian, mungkin selepas tahun kan, dikurniakan anak pula. Jadi maknanya seorang lelaki bakal suami itu mesti ada kebolehan ataupun keupayaan untuk memimpin keluarga. Nombor dua. Nombor tiga, pedoman yang diberikan oleh agama, iaitulah bakal suami itu mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang mulia, menghormati ibu bapa, menghormati orang tua, ya, maknanya itu yang kita sebut berakhlak mulia. Yang keempat, pedoman yang diberikan di dalam agama iaitulah bakal suami itu mempunyai jalur keturunan yang baik-baik, ya. Kerana itulah tuan-tuan, dalam sebuah riwayat hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan
apabila datang kepada kamu, kamu itu maksudnya wali, ya. Apabila datang kepada kamu, iaitulah seorang lelaki yang membawa pinangan, apabila kamu redha dengan agama dan akhlaknya, maka terimalah pinangan tersebut. Maknanya dalam hadis ini, baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan dua pedoman untuk memilih bakal menantu ataupun dalam konteks ini bakal suami tadi, iaitulah yang kuat ataupun yang menghayati agama, dan nombor dua, bakal suami ataupun bakal menantu itu menghayati ataupun berakhlak dengan akhlak yang saleh. Jadi mudah-mudahan apabila suami isteri diikat janji dengan akad nikah, ya, yang dinyatakan oleh syariat, maka mudah-mudahan matlamat sesebuah perkahwinan itu dapat terlaksana dengan jayanya, dan tentunya kita melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, hampir sejam bersiaran, Nona bakal melabuhkan tirainya. Semoga segala perkongsian kami hari ini dapat memberi manfaat dan inspirasi buat anda. Terima kasih kepada Restoran Tasty Chapati kerana sudi menerima kunjungan Nona minggu ini. Teruskan layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Kami alu-alukan sebarang pendapat, komen dan idea bernas daripada anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu.